calon perpaduan Datuk Wira Megat Zulkarnain? Saya lihat inspirasi yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar merangkap Ahli Parlimen Gombak ni cukup positif. Dan saya juga mengenali Datuk Wira Megat ni bukan baru, lama dah. Lama dah. Mengenali beliau, saya yakin apa juga perkara-perkara yang telah kita rancang selama ini dapat diteruskan. Saya tidak menafikan bahawa kita boleh bekerja sebagai satu pasukan. Politik yang sebenar yang mungkin ramai orang nampak dalam sisi yang negatif, tapi hakikatnya untuk politik yang lebih baik, yang positif itu sebenarnya banyak di luar sana, dan Abang Rahim sendiri dah tunjukkanlah dan buktikan. Dan selepas saya ingat 5-6 bulan atau menjadi pelaras, kita ditimpa pandemik COVID-19, dan itulah cabaran yang paling hebat sekali lah. Tapi kami adalah sebaliknya. Saya bersama tim saya, pasukan saya, hampir setiap hari. Setiap hari, betul. Walaupun ada dipanggil curfew panggil ni lah, yang tidak boleh keluar rumah, perintah berkurung. Tapi kami memang tidak pernah berada di rumah. Keluar dengan beberapa risiko dengan COVID-19. Ini tidak mudah sebab sebagai peneras saya bukan dapat bajet yang penuh. Sebenarnya dari segi pembangunan saya ada 2 projek besar yang kita buat hasil daripada, bukanlah saya nak banggakan diri, tapi sebenarnya memang cetusan idea itu daripada saya. Di Sungai Tua kita panggil a new pelastrian Sungai Tua. Ya, saya sebenarnya beruntung lah sebab mempunyai pasukan yang committed dan ikhlas, sebab bukan ada imbuhan, bukan ada special allowance given to them. Betul. Untuk mereka mengambil risiko yang tinggi, keluar daripada rumah, berdepan dengan masyarakat dan sebagainya. Saya kena respect lah tu keikhlasan mereka bantu, datang daripada jiwa mereka sendiri. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan di luar sana yang masih lagi setia untuk mengikuti podcast kali ini. Jadi tadi kalau segmen yang pertama kita dah cerita dah sedikit sebanyak lebih kepada perjalanan politik Abang Rahim sendiri. Dan kali ni kita nak terus pergilah kepada poin-poin yang lebih spesifik lah, orang kata lebih khusus. Terutamanya melibatkan dari segi peranan dan juga jawatan sebagai penyelaras DUN Gombak Setia. Sudah tentu menjawat ketika pandemik melanda negara bukan satu situasi yang mudah lah. Dia memang sebab kita lari daripada kebiasaan rutin kehidupan. So bila jadi penyelaras DUN Gombak Setia, Abang Rahim saya rasa mesti ingat lagi lah pandemik ni. Untuk dikenang tu okey lah, tapi nak lagi suasana macam tu kita harapkan tidaklah berlaku lagi. Betul. Jadi pada ketika tu dengan suasana pandemik sebagai penyelaras, ialah bukan satu benda yang mudah lah. Sebab semua benda berubah kan. Jadi sudah tentu keadaan tu sendiri membuatkan penduduk masyarakat di DUN Gombak Setia lebih, bukan sahaja lebih dekat untuk didekati, tapi mungkin Abang Rahim boleh share pada ketika itu macam mana cabaran. Okey. Perlu diingat, selain daripada sebagai penyelaras, saya juga merupakan setiausaha politik kawasan Datuk Menteri Besar. Ini bermakna DUN yang saya jaga ialah 2. Satu Sungai Tua, satu Gombak Setia. Dan selepas saya ingat 5-6 bulan atau menjadi pelaras, kita ditimpa pandemik COVID-19, dan itulah cabaran yang paling hebat sekali lah, yang menyebabkan mungkin sebilangan orang inilah masanya mereka berkurung di rumah tengok TV. Tapi kami adalah sebaliknya. Saya bersama tim saya, pasukan saya, hampir setiap hari. Setiap hari, betul. Walaupun ada dipanggil curfew panggil ni lah, yang tidak boleh keluar rumah, perintah berkurung. Tapi kami memang tidak pernah berada di rumah. Disebabkan keperluan yang perlu ada, kita kena uruskan sumbangan, bantuan yang perlu diberi kepada masyarakat. Dan saya ingat saya buka kemah 5 besar kanopi yang besar untuk meletakkan barangan-barangan yang disumbang oleh kerajaan negeri ataupun oleh NGO-NGO yang lain. Dan yalah, of course kita keluar tu ada kebenaran polis sebagai permit dan sebagainya. Betul. Dan hampir setiap hari lah keluar dengan beberapa risiko dengan COVID-19, dengan perasaan bukanlah berani, takut juga. Tapi disebabkan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, jadi saya dan pasukan saya berterusan untuk menyerah sumbangan. Kita kena bagi sebab orang tak boleh keluar. Kita pergi rumah ke rumah. Bila ada isu-isu ataupun mereka je ada masa COVID, kita kena siapkan makan untuk mereka dan sebagainya. Dan of course seperti saya kata tadi, ini tidak mudah sebab sebagai peneras saya bukan dapat bajet yang penuh. Kekangan keuangan tu ada, tapi alhamdulillah
atas satu kapasiti saya sebagai struktur politik Datuk Menteri Besar. Jadi banyak agensi kerja yang membantu dan saya dapat menjelaskan 2 kawasan itu, Dun Sungai Tua dan Gombak Setia. Dan alhamdulillah, saya rasa kalau kira daripada jumlah barangan yang kita agih sepanjang pandemik tu, saya kira kita hampir lebih daripada 50,000 penduduk yang kita santuni. Jadi masa itu tak ada kerja lain. Itu selepas itu ada proses vaccination yang kita area pergi. Jadi ini lebih kepada isu-isu yang kita lakukan yang berkait rapat dengan COVID-19 punya masalah. Jadi tak ada benda lain yang boleh dibuat. Jadi yang lain-lain tu agak tertangguh lah. Bukan tertangguh lah, memang tak boleh buat. Betul. Walaupun sebenarnya dari segi pembangunan saya ada 2 projek besar yang kita buat hasil daripada, bukanlah saya nak banggakan diri, tapi sebenarnya memang cetusan idea tu daripada saya. Di Sungai Tua kita panggil A New Pelastrian Sungai Tua. Mana isu-isu pembangunan setempat seperti kita bina dataran, buat kompleks sukan dan sebagainya. Dan di Gombak Setia kita ada Greenwood, Pelastrian Greenwood. Itu proses-proses yang dilakukan, tapi sepanjang pandemik ianya terbantut dan tidak dapat dilakukan. Jadi lebih fokus kepada bantuan yang perlu diberi kepada masyarakat. Disebabkan pandemik COVID-19. Dan saya ingat lagi masa pandemik ni ada satu kawasan di Dun Gombak Setia, saya ingat sehari sebelum Raya Haji ada PKPD di flat Samudra, tak silap saya. Betul. Jadi kat situ yang menarik tu sebab dia sehari sebelum raya. Jadi takbir rayanya kat situ. Tapi pasukan penyelaras Dun Gombak Setia, maksudnya Abang Rahim dengan tim berkampung dekat situ bersama-sama dengan pasukan keselamatan, bersama-sama. Jadi saya rasa benda tu satu momen yang bagi saya bukan saja sebagai sumbangan kita terhadap kelancaran tu, tapi sebenarnya salah satu detik yang boleh dikenang lah. Ya, saya sebenarnya beruntung lah sebab mempunyai pasukan yang committed dan ikhlas. Sebab bukan ada imbuhan, bukan ada special allowance given to them untuk mereka mengambil risiko yang tinggi, keluar daripada rumah, berdepan dengan masyarakat dan sebagainya. Dan bayangkan apabila pandemik ni berlaku, satu dia panggil curfew, kurungan, tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Saya pun tak ingat term ni di flat Samudra selepas beberapa kematian berlaku, dan ianya berlaku ngam-ngam masa tu nak raya. Betul. Hari raya. Jadi kita bertakbir dekat kawasan tersebut. Bersama-sama dengan petugas-petugas dari keselamatan dan lain-lain. Dan mereka-mereka yang membantu ni bukannya, saya kena respect lah tu keikhlasan mereka bantu, datang daripada jiwa mereka sendiri. Bukanlah disebabkan you kerja lah nanti kita bagi you allowance, tak ada. Jadi mereka ni buat kerja-kerja tersebut tanpa mengambil kira ataupun risiko kesihatan mereka sendiri yang membahayakan kesihatan mereka sendiri. Bukan mudah. Dan ini terus siang dan malam buat. Dan pernah kalau kita ada kawasan peta PKP tu di kawasan Selayang Baru masa tu, nak pakai suit tu pun dah cukup panas. You bayanglah nak bulan puasa lah tu. Jadi mereka itu pasti berdepan. Dan ia memberi satu pengajaran yang cukup besar pada kita, terutama dalam kita melakukan khidmat bakti kepada rakyat, kepada masyarakat, bahawa bukan mudah lah. Kalau tidak ada keikhlasan, kalau tidak ada determination, kalau tidak ada something drive. Yang satu drive ni bukanlah monetary drive. Ialah keikhlasan nak bantu masyarakat. Dan kita tahu masyarakat susah macam itu. Dan kita pun bukan senang juga. Tapi kita lebih, sebab kita ada kelebihan, sebab kita boleh ada barangan, kita ada support di kerajaan negeri. Jadi kita gunakan sebaik mungkin untuk bantu masyarakat tersebut. So maksudnya dari segi amanah dan tanggungjawab tu lah sebenarnya. Kan kalau kita kata nak boleh je relax, tak payah nak ambil tahu sangat, mungkin sikit-sikit cukup lah kan. Orang kata adalah politik kan, tapi inilah politik yang sebenar, yang mungkin ramai orang nampak dalam sisi yang negatif, tapi hakikatnya untuk politik yang lebih baik, yang positif itu sebenarnya banyak di luar sana, dan Abang Rahim sendiri dah tunjukkan lah dan buktikan. Jadi itu sebahagian lah pengalaman sebagai penyelaras Dun Gombak Setia ketika pandemik itu bukan satu benda yang senang. Dan bila sebut sebagai penyelaras Dun Gombak Setia, sampailah ke habis tempoh baru-baru ni. Jadi tentulah dekat Gombak ni lah secara umumnya ada isu-isu yang panas, isu-isu yang mungkin berlarutan sekian lama. Jadi mungkin kat sinilah peranan Abang Rahim sebagai penyelaras Dun, sebagai setiausaha politik Datuk Menteri Besar. Jadi mungkin Abang Rahim boleh share lah benda-benda ni supaya orang Gombak mungkin boleh tahulah hakikat sebenarnya apa yang berlaku. Okey, di samping
perkhidmatan biasa lah, bantu rakyat, bagi sumbangan, bagi barang asal dan sebagainya. Kita juga ada beberapa perkara yang perlu kita lihat, masalah yang dibawa oleh rakyat. Saya ingat satu masalah yang saya pun rasa terperanjat juga bila satu persatuan penduduk daripada Sungai Salak di Gombak Utara berjumpa mengatakan mereka dah mohon untuk Kerajaan Negeri buat jambatan. Buat jambatan. So saya tengok dah 13 tahun 13 tahun masa tu. 13 itu sebelum pandemik saya datang jumpa. Jadi bila pandemik tu saya terpaksa stop everything, kita tak boleh ni. Tapi Alhamdulillah dengan hubungan baik dengan Datuk Menteri Besar, saya jumpa beliau. Dan bila kita tanya dengan GPS, bajet ni lebih kurang 500,000 dan beliau luluskan. Setelah 13 tahun. Setelah 13 tahun. 13 tahun saya tak nak cakap apa orang aduh yang berada kat situ. Dan Alhamdulillah selepas pandemik, ianya sudah selesai dibina dan masyarakat ada alternatif jambatan lah. Kalau tak mereka ada satu jambatan je. Kalau apa berjalan, apa berlaku, maka sudah tentu akan jadi masalah. Tapi bila ada alternatif jambatan tu, mereka ada laluan lain. Itu satu yang saya rasa telah diselesaikan. Selain daripada itu, kita juga ada beberapa rumah daif. Saya ingat ada satu rumah di Sungai Cincin yang dah, kalau kita tengok pun memang tak sesuai lah orang duduk. Tapi apa pilihan mereka ada. Dan saya gunakan networking yang ada, mohon pada MBI, Menteri Besar Incorporated, untuk sumbangan bina rumah bersama dengan Madih Penas Selayang masa itu, yang juga ada bajet daripada Kementerian apa ni, Kementerian yang melibatkan PBT ni, yang perumahan dan kerjaan tempatan. Dan kita dapatlah alhamdulillah bina satu rumah baru untuk mereka. Dan banyak lagi lah rumah ni, saya ingat tak lari daripada 5-6 buah rumah yang kita baiki, baik pulih. Yang bina ni satu yang saya kata tadi lah, dah baiki, dah baik pulih. Dan selain tu ada beberapa isu outstanding di Gombak. Pertama yang melibatkan dengan jalan, maksud jalan besar daripada Gombak ke Karak ataupun Gombak ke Karak, yang merupakan jalan lama. Jalan ni kecil dan sebagainya. Dan selepas PRU yang lepas, sebelum PRU saya bincang dengan Datuk Menteri Besar, dan beliau mencadangkan supaya kita kena ada inisiatif untuk pendapatan semula pada masyarakat ni. Ramai, kita pun tak tahu. Saya ingat mungkin 100 lebih rumah. Kita sedang buat bancang sekarang ni. Bancang masih dalam proses. Dan selagi ianya tidak ada pendapatan semula, sudah tentu agak sukar. Saya rasa tidak ada siapa yang berani untuk roboh rumah ni yang telah duduk situ puluhan tahun, 2-30 tahun duduk di reserve jalan dan juga reserve GPS. Dan telah dipersetujui ini, kita telah ada dua meeting, satu meeting formal daripada penjelasan daripada mereka yang berminat, dan selepas itu kita ada mesyuarat dengan pejabat tanah dan Madis untuk adakan satu, dia bukan bandar baru lah, sebab bandar baru ni saya rasa tak cukup luas. Sebab kawasan tu ialah kawasan private yang ingin dibangunkan, yang melibatkan keluasan lebih kurang 300 ekar. Tapi disebabkan level tanah tu, level 3 and 4 yang tak boleh diusahakan, tak dibenarkan. Jadi mungkin ada separuh, 50% boleh diusahakan. Dan pada dasarnya maju setuju untuk buat rumah Selangorku. Untuk reallocate balik. Mereka-mereka yang duduk di reserve jalan dan GPS ni. Ini terang kita usahakan, dan insyaAllah saya rasa tempat dah dikenal pasti, developer yang nak buat tu pun sudah dikenal pasti, dan konseptual pun telah dilakukan. Jadi ini insyaAllah satu perkara yang kita akan teruskan, regardless saya sama ada saya masih bukan penaras atau tidak, tapi saya rasa ini saya akan teruskan. Dan selain daripada itu, kita juga ada satu isu, masalah bumi hijau Desa Angkasa. Ini pun kalau kita tengok, saya bila jumpa dengan persatuan-persatuan tersebut, mereka mengadu masalah-masalah timbul, dan agak memeranjatkan lah. Setelah hampir 50 tahun mereka duduk di kawasan itu, meneroka tanah untuk pertanian. 50 tahun. Dan mereka bukan betul-betul haram. Mereka ni lah diminta oleh Menteri Pertanian pada ketika itu, Allahyarham Datuk Asri, di bawah pentadbiran Allahyarham Tun Razak, minta supaya penduduk Gombak ni teroka tanah untuk pertanian. Mungkin ada bumi hijau, mungkin ada konsep tertentu yang telah diperkenalkan, tapi malangnya ia tidak dapat jadi hak milik mereka. Saya tak naklah kenapa ia berlaku demikian. Tapi bila kita melihat ke depan, rupanya pada tahun 2016-2017, tanah tersebut telah diwartakan sebagai tanah pertanian, dipanggil Tanah Pertanian Smart Selangor.
Of course saya tak boleh buat apa sebenarnya di luar tahap. Bila perataan ni agak satu yang complication Betul. banyak untuk kita Betul. kita perbetulkan balik. Jadi apa saya cuba bincang dengan Menteri Besar, macam mana kita nak bagi mereka ni at least mereka ni ada ownership kepada tanah yang mereka usahakan. Betul. Dan peroka pertama ni tak ramai lagi hidup, tak ramai dah. Kebanyakannya mereka lah second and third generation. Yang first generation ni saya ingat tak sampai 5-6 orang dia tinggal. Kalau mungkin orang Gombak kena tahu lah Haji Zainal, Imam Masjid Gombak Utara. Dah huzur dan sebagainya. Dan hasil perbincangan tu kita telah minta jabat tanah, walaupun saya tak nak tak nak terang begitu, saya tak nak orang cakap ini sebab pilihan raya lah buat ni. Sebenarnya kita dah buat 2 tahun lepas lagi. Dan proses telah berlaku dan pejabat tanah telah bawa satu paper kepada MMKN untuk mencari jalan penyelesaian. Dan ini pun dalam proses penyelesaian sekarang ni. Dan saya yakin dibagi masa dalam mungkin berapa bulan lagi akan ada satu pendekatan yang dibuat kerajaan negeri supaya mereka ni walaupun disebabkan perataan tu menghadkan mereka untuk mendapat hak milik, tapi at least mereka dapat nama mereka atas nama pajakan, sewaan dan sebagainya. Dan ini first step yang kita buatkan. Itulah antara isu-isu besar. Selain daripada itu, kalau kita lihat, saya selalu berkatakan bahawa Gombak ni adalah bandar ilmu. Kita ada Universiti Islam Antarabangsa, kita ada British Friends College, kita ada institusi lain, sekolah integrasi, banyak yang ada. Tapi malangnya ianya tidak dilihat sedemikian. Sebab itu bila bincang, saya seronoklah, bukan katakan saya bila perbincangan tu mungkin orang sebelum ni ada idea. Tapi idea is idea. Nak merealisasi ni satu cabaran lain. Saya bincang dengan Datuk Menteri Besar dan beliau baru-baru ni bersetuju untuk kita lihat satu tanah Kementerian Pendidikan di Indian Settlement. Kalau kita terkenali sebagai ladang Kamseng dulu. Di Batu Lapan yang boleh di-developkan untuk jadi bandar ilmu. Jadi macam contoh UAE, mereka nak ziarah anak dan sebagainya, terdekat mereka boleh duduk kat Seri Gombak je. Itu pun hotel tak ada bajet hotel je. Jadi you bayang macam mana. Jadi kita lihat apa untungnya Gombak ni dapat UAE ni. Pull factor dia apa dia? Tak ada. Jadi itulah saya rasa kita kena buat something supaya kita bina satu commercial area ataupun bandar ilmu yang boleh jadi sumber inspirasi untuk membantu kolej-kolej ataupun universiti dan pendidikan yang ada di Gombak. Jadi itulah sebahagian yang saya itu dalam perancangan yang kita insyaAllah, bagi saya, sebab keyakinan saya itu berdasarkan daripada Datuk Menteri Besar sendiri. Dia sebagai ahli parlimen, jadi juga bertanggungjawab secara langsung yang sedia membantu dan juga mempunyai inspirasi untuk menjadikan Gombak ni lebih tersusun dan teratur. Itu sebahagian besar daripada itulah. Baik, jadi alhamdulillah kita dengar tadi macam-macam perkara. Jadi sudah tentulah hasrat itu, orang kata kalau orang politik ni pandai cakap saja kan, tapi kita tunjukkan dengan di bawah kepimpinan Datuk Seri Amiruddin Syari, dan sudah pastilah dengan sokongan daripada pasukan tu, dia bukan sekadar cakap-cakap, bukan sekadar janji politik, tapi kita tunjukkan secara sebenarnya apa yang dilakukan. Jadi insya-Allah moga-moga benda tu akan lebih bermanfaat lah untuk masyarakat di Gombak. Terima kasih. Jadi kita baliklah pada soalan yang lebih istimewa sikit. Kerajaan Malaysia Madani, Kerajaan Perpaduan. Kita tahulah macam mana sejarah kita bersama dengan Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, dan seteru kita pula bukan orang kata kaleng-kaleng lah, Barisan Nasional. Tapi hari ini hasil daripada keputusan PRU yang ke-15 menuntutkan satu keadaan yang lebih baik. Maksudnya kita lupakan pada persengketaan politik itu dan duduk membentuk kerajaan perpaduan yang ada sampailah ke hari ini. Jadi apa pandangan Abang Rahim terhadap tu? Ini interesting sikit lah. So kalau kita lihat isu di Malaysia ni, saya sebagai dah consider senior citizen untuk orang muda perlu faham bahawa setelah, terutama selepas 2018 lepas kita PRU yang ke-14, yang mana kestabilan politik tu jadi masalah yang cukup besar. Betul. Pertelangkan politik tu berlarutan hingga seolah-olah macam tak ada kerja lah. Orang politik tak ada kerja lah. Kerja dia cari SD, cari dia macam nak atur kerjaan. Itu je. Ini persepsi yang dibuat masyarakat. Dan apa kesannya? Kesannya kepada negara sendiri. Dari segi ekonomi, kelemahan pentadbiran dan sebagainya. Dan bila kita lihat jiran-jiran yang dulu at one time masa saya muda tu bangga dengan Malaysia sebagai ada Asian Tiger dan sebagainya. Dan benda tu lenyap.
Sekarang ni kalau kita pergi, kita malu pergi ke Vietnam, kita pergi ke Indonesia. Singapura tu jangan cakap lah. Thailand pun jangan cakap lah sebab Thailand, even Vietnam, Indonesia, even Myanmar. At one time, kita ni tertinggal jauh ke belakang. Kita kena terima kenyataan tersebut. Jadi apa sebab dia? Sebab kestabilan politik. Sebab bukanlah orang Malaysia ni tak mampu, tapi terlalu fokus pada politik. Jadi isu pembangunan ni jadi diketepikan. Ya, betul. Jadi itulah yang asas dia. Jadi apabila PRU 15 yang baru ni, bila kita diberi suasana yang agak pelik sikit, bila tidak ada satu parti pun yang dominan, maka tercetusnya lah kerja perpaduan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya rasa itulah asas. Saya rasa kalau kita lihat yang memberi satu kestabilan, walaupun dalam masa 7 bulan banyak berbeza. Dan of course sekarang ni kita terpaksa berdepan dengan PRN. Saya rasa asas tu perlu kita teruskan. Dan Selangor sendiri sejak 2008 di bawah Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, cukup stabil. Betul. Dan sebab itulah Selangor ni kalau tengok KPI dan sebagainya, kita jauh lebih baik dari negeri lain. Bukan sebab apa? Betul. Sebab kestabilan politik. Jadi pemimpin negeri boleh memfokuskan pemikiran mereka, aktiviti mereka ke arah untuk membina ekonomi yang lebih baik, sosioekonomi yang baik, kehidupan yang lebih baik. Sebab kestabilan. Jadi kestabilan tu sebenarnya puncanya. Jadi saya rasa bila berlaku PRN yang akan datang ni, kita kena faham. Benda yang sama juga perlu kita tekankan, kestabilan politik tu. Dan kestabilan politik of course akan jadi lebih baik apabila negeri dan pusat tu selari, seiring. Jadi dia seiring. Jadi maksud dekat sini kita perlu faham. Jadi apa juga perkara yang berlaku, apa juga keputusan yang perlu dibuat, pentingnya ialah untuk kita melihat kestabilan itu sendiri. Itu asas utama dia. You boleh cakap lah kepentingan negeri ke, kepentingan peribadi ke, tapi kalau ia tidak menjuruskan kepada asas kestabilan kerjaan perpaduan yang telah dibina di peringkat pusat, ini you against that lah bagi saya. Simple as that, berlawan benda tu. Berlawan dan lepaskan peluang. Dan kita tahu kita sengsara, rakyat Malaysia sengsara, malu sebagai rakyat Malaysia disebabkan oleh ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik, betul. Dan itulah satu cerita yang menarik. Maksudnya Selangor ni boleh dikatakan sebagai model lah untuk kestabilan politik yang sebenar. Tunjukkan bagaimana kestabilan itu menjadikan rekod pencapaian dalam segala segi di Selangor ni sebagai satu contoh yang baiklah. Walaupun ada orang cakap, alah Selangor ni memang dah hebat dah, Selangor ni memang negeri yang kaya. Tapi percayalah, daripada kesan politik yang stabil ni, sejak 2008, 2013, 2018 sampai ke hari ini, itu adalah satu tonggak yang penting lah. Jadi untuk pilihan raya negeri yang akan berlangsung tak lama lagi. Sebelum ni ramai orang dah mula bercakap Abang Rahim akan bertanding. Betul. Sebagai calon Gombak Setia yang mewakili Pakatan Harapan. Okay. Tapi kita sedia maklum, bila mana kerajaan perpaduan, maka sudah tentulah dari segi rombakan, pembahagian kerusi itu mungkin sikit sebanyak dia berubah. Jadi akhirnya seperti mana yang diumumkan baru-baru ni, untuk Dun Gombak Setia akan diwakili calon perpaduan Datuk Wira Megat Zulkarnain daripada Barisan Nasional yang akan mewakili perpaduan di Gombak Setia. Dan mungkin Abang Rahim lah, saya tahu ramai orang nak sangat Abang Rahim ni. Sebab kita tahu Abang Rahim ni rajin jumpa dengan masyarakat, khidmat bakti dekat Gombak. Tapi bila nama tak dicalonkan dan maksudnya untuk Datuk Wira Megat sebagai calon, mungkin ada pandangan yang boleh di-share lah pada kawan-kawan dan kita. Saya ingat pertama yang perlu mereka fahami ialah saya ni tidak pernah berminat untuk jadi calon. Sebelum ini, betul saya cakap, saya pernah diminta untuk jadi calon pilihan raya ke-14. Tapi saya bagi laluan kepada orang muda, Saudara Hinman masa tersebut. Ini pun ramai orang tahu. Sebelum tu pun ada. Jadi saya tak pernah berminat. Tapi sepanjang saya di Pelaras ni, Menteri Besar Tok Sri Amanda Sari berkali jumpa, you kena bertanding kali ni. So, of course, perlahan-lahan dia meyakinkan saya perlu saya meneruskan perjuangan ni untuk bertanding, disebabkan masa tu tension ni nak kalahkan pengkhianat ni. Dan of course betul, saya buat kerja. Saya buat kerja, berjumpa dengan semua orang dan sebagainya. Dan dia berterusan sehingga hampir keseluruhan menganggap saya ni bakal calon dan sebagainya. Saya pun gambar di mana-mana. Kalau dulu saya tak pernah minat pun gambar saya. Tak pernah nampak. Saya di Malaysia tak pernah nampak gambar saya mana-mana. Tapi dia berbeza. Dan bila ianya berlaku, dan ya kita itu saya cakap tadi, asasnya lah perpaduan kestabilan politik dia yang perlu kita lakukan. Dan apabila keputusan dibuat oleh pimpinan tertinggi,
Walaupun saya sebenarnya dah bersedia lah pertama kali. Kata Datuk Syamli, kita dapat yakinkan RK untuk menjadi calon. Dan telah diwar-war, tak diumum banyak kali pun. Tapi ya saya terus bekerja. Dan selepas itu bila keputusan lain perlu dibuat, saya rasa sama jugalah. Kestabilan dan perpaduan. Apa bezanya saya ataupun Datuk Wira Megat menjadi wakil rakyat? Yang penting kita membawa suara rakyat untuk memperjuangkan tu. Jadi of course kekecewaan tu memang saya tahu betapa tough punya. Saya bukan untuk diri saya sendiri. Diri saya sendiri saya agak rational, very practical man. Bila dilihat sebab kenapa Barisan Nasional kena mewakili Gombak Setia, saya terima, tak ada masalah. Walaupun yang kecewa tu bukan seorang kawan saya dalam UMNO bukan yang kecewa. Sebab selepas saya tahu saya mungkin jadi wakil, saya mendekati rakan-rakan dalam UMNO dan sebagainya. Dan ramai yang dah memberi sokongan dan sebagainya. Mereka kecewa. Tapi bagi saya, rasional pemilihan dia buat presiden dan pimpinan tertinggi, maka sudah tentu mereka ada sebab-sebab tertentu. Dan bagi saya, we have to move on. Kita kena teruskan. Dan sebab itu bila saya tahu banyak keluh kesah, komplain, give up dan sebagainya, protes, silent protest dan sebagainya, maka saya rasa saya antara orang yang pertama menggerakkan supaya Barisan Nasional bersiap sedia untuk bertanding kali ini. Walaupun by right saya lantak kau lah sebab kau dah kecewa, tapi tak ada, bagi saya bukan itu tujuan dia. Dan kita telah pun melalui sesi perjumpaan dengan orang kita lah, maksud dia daripada Pakatan Harapan untuk memaklumkan mereka kenapa kita kena terima yang ni, dan kita kena terus berjuang. Dan alhamdulillah bagi saya aktivis-aktivis Pakatan Harapan ni agak positif sekarang, mereka telah terima kenyataan. Dan yang penting saya rasa kita berjuang. Teruskan. Sama ada you wakil rakyat ke, you YB ke, you whatever thing. Saya lama tak pernah jadi YB, tapi orang panggil YB dah banyak dah. Dia tak heran kan. Dia tak ada masalah dah. Itu sebutan saja. Sebutan saja. Sebenarnya kerja tu. Dan insyaAllah saya ada platform lain. Mungkin boleh diguna pakai sebab saya ada banyak lagi perkara-perkara yang seperti saya mention tadi perlu diteruskan. Terutama pembangunan-pembangunan yang merangka kerangka lebih besar di Gombak Setia ni. Jadi saya rasa mungkin itu lebih sesuai bagi saya. Jadi tak ada masalah. Jadi bagi saya yang penting lah kita kena istiqamah dan meneruskan apa juga istizam perjuangan kita. Dan apa juga rintangan-rintangan yang berlaku, setback yang berlaku, kita balik kepada asas perjuangan tadi. Yang saya rasa terbentuknya kerja perpaduan, yang saya rasa majoriti rakyat Malaysia cukup gembira sekarang, rasa ada hope untuk melihat masa depan lebih baik. Dan kenapa disebabkan satu keputusan yang kecil bagi mereka, kita pula rasa jadi protes. Jadi saya tak kenalah. Jadi sebab itu saya rasa saya tak ada masalah. Dan saya memang tengah berusaha bersama dengan pimpinan Barisan Nasional untuk kita melakukan gerak kerja yang lebih agresif bagi kita meyakinkan pengundi-pengundi khusus ni di Gombak Setia ni untuk meneruskan menyokong calon daripada kerja perpaduan itu sendiri. Bukan Barisan Nasional, bukan keadilan, bukan Pakatan Harapan, perpaduan itu sendiri. Word perpaduan tu yang paling penting. Baik, jadi itulah orang kata apa, sedikit sebanyak perkataan yang sesuai boleh digambarkan berjiwa besar lah. Betul. Kan, daripada langkah Sheraton kita pilih perjuangan tu sebagai keutamaan, maka sampai ke tahap sekarang ini kita berada untuk memilih kepada teruskan kerajaan perpaduan. Jadi saya rasa itu satu benda yang sangat besar lah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan hormat saya kepada Abang Rahim tu besar lah sebab banyak pengalaman dan liku-liku tu bukan satu benda yang kecil. Tapi inilah perjuangan, inilah makna yang besar dalam apa yang kita nak teruskan. Jadi insyaAllah moga-moga untuk Don Gombak Setia, insyaAllah perpaduan tu sebagai teras untuk kita tunjukkan, dimenangi mewakili perpaduan oleh Datuk Seri Datuk Wira Megat Zulkarnain yang mewakili perpaduan, insyaAllah moga-moga mencapai kemenangannya dalam pilihan raya negeri. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi saya rasa untuk segmen yang kedua ataupun yang terakhir ni, kita sampai pada penghujungnya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Abang Rahim atas kesudian masa bersama-sama dengan kita. Banyak nak diceritakan, tapi siapa tahu mungkin akan datang boleh kita bertemu lagi. Jadi sebelum kita nak tamat, special sikit kita nak tanya Abang Rahim. So sebagai penjelaras Don Gombak Setia yang dah berakhir khidmatnya baru-baru ni dan menjelang pilihan raya negeri, apa satu perkara yang boleh disampaikan kepada masyarakat di dalam Don Gombak Setia untuk calon perpaduan Datuk Wira Megat Zulkarnain? Saya lihat
inspirasi yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar merangkap ahli Parlimen Gombak ni cukup positif. Seperti yang saya jelas tadi, beberapa perkara yang cukup baik telah dirancang dengan kerjasama beliau. Dan saya juga mengenali Datuk Wira Megat ni, bukan baru, lama dah. Lama dah. Kita sering berjumpa. Saya maksudnya bila saya jadi penyelaras ahli majlis, saya tidak pernah meletakkan kengkangan kepada sesiapa pun. Sama ada mereka rakyat biasa, orang UMNO, orang DAP, whatever, yang untuk saya bantu. Jadi ini semua telah saya lakukan dan mengenali beliau, saya yakin apa juga perkara-perkara yang telah kita rancang selama ini dapat diteruskan. Dan beliau saya rasa mempunyai perancangan yang sama dan saya tidak menafikan bahawa kita boleh bekerja sebagai satu pasukan yang lebih hebat untuk kita memacu pembangunan khususnya di Dun Gombak Setia ini. InsyaAllah. Jadi begitulah pesanan daripada Abang Rahim kepada masyarakat di Dun Gombak Setia. Walaupun sebelum ini berbeza pasukan, tapi demi perpaduan, insya-Allah kita lakukan yang terbaik untuk negara dan juga rakyat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Abang Rahim, dan untuk masyarakat di Dun Gombak Setia, jangan lupa untuk turun mengundi. Ini hak anda. Ini adalah satu peluang untuk anda memilih pimpinan semula di masa akan datang untuk 5 tahun yang seterusnya. InsyaAllah untuk 5 tahun yang akan datang di penggal Kerajaan Negeri Selangor, moga-moga perpaduan terus kukuh untuk memberikan kemakmuran dan kestabilan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.